setengahnya daripada wajib dan setengah daripada mustahil, dan setengah daripada yang harus. Setengah ni maksud sebahagian, seperti barang yang telah engkau ketahui, seperti yang sebelum ni lah dah disebutkan. Maka inilah yang terkandung di dalam istighna. Wa amma iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi jalla wa azza fa huwa yujibu lahu ta'ala al-hayata wa umumal qudrati wal iradati wal ilmi idh lawin tafa syai'un minha lama amkana an yujada syai'un minal hawadisi fala yaftaqiru ilaihi syai'un kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Artinya, dan adapun berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya, yakni segala makhluk, kepada Allah Jalla wa Azza, maka iaitu mewajibkan ia bagi Allah Ta'ala akan hayat, sifat hayat, dan umum kudratnya, merata, meliputi, merangkumi semua kudratnya, kuasanya, dan iradatnya, kehendaknya, kuasa Allah, kehendak Allah, dan ilmunya, pengetahuan Allah, meliputi semua. Semua apa? Semua makhluk lah. Kerana jikalau ternafi suatu daripadanya, nescaya tiada mungkin bahawa didapat akan suatu daripada segala yang baharu. Kalau kuasa Allah, kehendak Allah, pengetahuan Allah tu, ada perkara yang dia tak liputi, ada perkara yang tak kena, maknanya tak masuk dalam kuasa Allah, tak masuk dalam kehendak Allah, tak masuk dalam ilmu pengetahuan Allah, nescaya tiada mungkin bahawa didapat akan suatu daripada segala yang baharu. Makhluk tak ada lah. Maka tiada berkehendak kepadanya oleh suatu. Allah Ta'ala tak berkehendak kepada suatu lah. Betapa tiada berkehendak kepadanya oleh suatu, padahal Allah Ta'ala juga yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Ini masuk daripada musannif dalam kitab Ummul Barahin, iaitu Imam Sanusi, pada menyatakan barang yang masuk di bawah bahagian yang kedua, yang mengandungi akan dia oleh makna ketuhanan, dan tiada syak bahawa sewajib iftiqarun tiap-tiap barang yang lain kepadanya, yakni setiap makhluk kepadanya, berkehendak atau memerlukan. Makhluk memerlukan Allah. Ini huraian, Allah tak perlukan makhluk, makhluk perlukan Allah. Perlukan tu bukan maknanya nasi mohon pada Allah, ya Allah beri aku kuasa, ya Allah untuk aku kenyangkan manusia. Bukan. Lalu Allah Ta'ala pun pinjamkan kuasa, maka dengan kuasa Allah pinjamkan itulah nasi mengenyangkan. Bukan. Itu bukan maksud makhluk perlukan Allah, bukan begitu tu. Bukan begitu maksudnya. Kalau iftikar tu Allah, makhluk perlukan Allah Ta'ala, maksudnya begitu, itu dah masuk fahaman sesat Mu'tazilah. Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Saya dah ulang banyak kali buat Mu'tazilah ni. Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ni, dekat pokok ni dah banyak kali ulang. Mudah-mudahan fahamlah, dan mudah-mudahan dapat disebarkan, dan mudah-mudahan dapat dijauhilah fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ni. Bukan idea Ustaz Aidil, tak ada guna dengan saya. Bukan saya punya idea, tak. Ni bacakan kitab, dah sampai 242 muka surat ni. Kita dah belajar salah satunya Allah pinjamkan kuasa pada makhluk, itu fahaman Mu'tazilah. Kitab ni kitab Melayu, tulisan-tulisan Rumi, asalnya tulisan Jawi. Tulisan Jawi itu Melayu, kitab Melayu, tapi ambilannya ataupun isinya tu sama dengan kitab Arab. Pengarang-pengarang kitab bahasa Arab, orang Arab, fahamannya Allah pinjamkan kuasa bermakhluk tu, itu fahaman sesat Mu'tazilah. Dan ulama-ulama Arab tu, pengarang-pengarang kitab bahasa Arab tu, itu dalilnya tu Quran hadis lah. Ya ke Ustaz? Boleh dikaji, tapi ambil masa lah. Ambil masa.
Sebab apa? Ini pun dah 242 muka surat. Kalau kajiannya seminggu sekali setiap hari Ahad, memang menaun lah. Dah habis. Satu kitab nak habis. Kemudian nak masuk pula banding dengan kitab Arab. Kemudian masuk pula bandingkan ayat Qurannya, hadisnya, ambil masa. Kita pun dalam proses ni, cuma ambil masa lah. Seminggu sekali kan, antara maghrib isyak. Memang ambil masa lah. Lebih baik daripada kita ambil fahaman yang tak ada sumber. Walaupun yang menyampaikan tu nampak macam orang alim, atau nampak orang warak, atau nampak orang ahli ibadat. Sumber tu, maklumat Allah pinjamkan kuasa pada makhluk tu, dia kata itu fahaman yang betul. Itu dapat dari mana? Itu sumbernya tu, narasumbernya. Kalau bahasa Indonesia, narasumbernya apa? Dapat dari mana? Sebab kalau kitab ni isinya sama kitab Arab, mana ambilan daripada kitab Arab. Kitab Arab tu ambilannya Quran, hadis. Dia bukan satu lah, dua tiga puluh kitab. Mengatakan fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk tu fahaman sesat Mu'tazilah. Kafir tak Ustaz? Ada dua pendapat. Ini pun dah ulang banyak kali, ulang lagi tak apa. Fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk tu ada dua pendapat daripada ulama. Sebahagian ulama kata tak kafir. Walaupun tak kafir, tapi ahlul bid'ah. Bid'ah dari segi apa? Bid'ah dari segi akidah. Maknanya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tak pernah berfahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Bid'ah dari segi amalan nampak tuan-tuan. Boleh ditegur. Kalau bid'ah yang salah lah, yang haram dan makruh. Bid'ah dari segi akidah orang lain tak nampak, melainkan setelah kita berkata-kata, cakap, barulah orang sedar, awak ni bercakap ataupun berfahaman, awak cakap ni fahaman awak ke dalam hati ke? Ya, ya maksudnya ni fahaman yang sesat Mu'tazilah. Ya ke? Kitab. Ni saya cakap di kitab ni. Jangan tengok siapa yang menyampaikan, tengok apa yang disampaikan. Macam kat sekolah tadi, tapi ni apa nama, saya tak sebut nama lah kan. Dia budaknya ada masalah, bukan mental lah, masalah lembam sikit lah, lambat sikit pick upnya. Dari segi pelajaran tu lambat sikit pick up. Tapi nenek dia kata arwah mak dia ni kaya. Jadi walaupun budak tu tengok dia punya keadaan macam tu, tapi dari segi maklumat yang dia kaya tu memang betul ceritanya kan. Tak tahulah kena ke tak kena dia punya contoh tu kan. Jadi tengok pada apa yang disampaikan, bukan apa yang orang yang menyampaikan. Macam juga ni boleh dibuat contoh, kisah Imam Abu Hanifah melawan dengan Rasul Dahri. Bukan Rasul Dahri, nama orang baru ni. Dahri nama dia. Rasul Dahri. Rasul Dahri tu ada orang moden sekarang ni baru. Dahri ni dia tak percayakan Tuhan. Jadi jangan kaitkan nama kita dengan Dahri tu. Dia apa nama orang yang tak percayakan Tuhan, dia nama dia Dahri. Dia nak melawan semua ulama yang percayakan Tuhan lah, terutamanya apa nama yang hebat-hebat lah. Kalah kebanyakan ulama sampai pada satu ulama namanya Hammam, guru kepada Imam Abu Hanifah. Dia ni pandai, tapi dia ilmunya besar banyak, tetapi dia tak pandai berhujah.
Anak murid dia namanya Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi sekarang. Masa tu Imam Abu Hanifah umur 7 tahun. Kalau sekarang darjah 1. Dia tolong guru dia berhujjah. Jadi salah satu dialognya tu dalam kitab ni juga dah baca dah. Muka surat berapa tu tak ingat lah. Dahri tanya, siapa yang nak jawab ni? Imam Abu Hanifah kata, kau tanya je, nanti yang pandai jawab lah. Tanya, di mana Tuhan? Kata Dahri. Lepas tu Imam Abu Hanifah jawab. Bila jawab, saya tak panjangkanlah dialognya. Bila jawab, Dahri kata, engkau siapa? Dahri tanya, engkau ni siapa ni? Budak kecil, budak ingusan darjah 1 belajar ABC. Kalau sekarang apa 1, 2, 3 1 tambah 1, itulah kan. Aku ni dah kalahkan ni yang ulama-ulama ni besar-besar, tahu tak? Serban besar-besar, umurnya dewasa dah besar lah. Orang kata dah tua lah. Jubahnya besar-besar, serban besar-besar, lagi apa? Macam-macam lah cerita kan. Kalah dengan aku. Setakat engkau, Imam Abu Hanifah tak gentar langsung. Allah Ta'ala tak berikan ilmu kepada orang yang jubahnya besar-besar ke, serban besar-besar ke. Allah Ta'ala letak pada siapa yang dikendaki lah. Kalau dia letak pada aku, budak kecil, umur 7 tahun, baju pun kecil, serban pun tak pakai, contoh kan. Jadi jangan tengok ilmu tu pada pakaian. Pesanan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Kau nak tanya ke tak nak? Tanya-tanya, aku jawab. Tak payah nak pertikaikan aku punya umur ke, jubah aku ke, serban ke. Itu pesanan Imam Abu Hanifah. Jadi makna jangan tengok pada pakaian, pada amalan. Tengok apa yang disampaikan. Boleh sambung sini tu ulang kaji disambung sini balik. Jadi tiap-tiap barang yang lain kepadanya, tiada syak bahawa wajib iftikar, berkendak tiap-tiap barang yang lain yang makhluk kepadanya, kepada Allah Jalla wa Azza, Maha mulia lagi Maha mulia juga lah. Melazim ia akan kudratnya, mewajibkan ia bagi kudratnya, kuasanya. Dan barang yang yang sebenar macam mana? Tadi yang salah, yang sesat, Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Yang sebenar Allah Ta'ala perlukan, makhluk perlukan Allah Ta'ala macam mana? Allah yang tentukan kehendak makhluk tu, setiap makhluk tu, dan Allah yang gerakkan setiap makhluk tu. Itu maksud sebenar iftikar, fahaman ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah dan al-maturidiyah. Dan barang yang disebutkan sertanya, itu pun dah ulang banyak kali juga, tak apa ulang lagi. Biar faham, biar masuk dalam hati, biar dapat disampaikan. Dan barang yang disebutkan sertanya, kerana jikalau ternafi suatu daripada dia, nescaya tidak dapat baginya mengadakan dan meniadakan. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat kudrat, tak bolehlah mengadakan atau mentiadakan, seperti barang yang telah terdahulu, seperti yang pernah disebutkan sebelum ni. Maka tiada berkendak kepadanya sesuatu daripadanya. Dan wajib bahawa ada kudratnya dan iradatnya dan ilmunya umum, meliputi ta'alluq pada barang yang ta'alluq ia dengan dia. Ta'alluq tu maknanya ada kerjanya. Sifat kudrat ada kerjanya, ada tugasnya. Iradat ada tugasnya, ilmu ada tugasnya. Tugasnya tu umum, meliputi semua makhluk. Dan jika tiada, kalau tak macam tu, nescaya lazim bahawa tiada berkendak kepadanya tiap-tiap barang yang lain, tetapi setengahnya, dan iaitu setengah barang yang ta'alluq dengan dia oleh kudrat dan iradat. Kalau Allah Ta'ala ni tak bersifat kudrat, iradat dan ilmu, nescaya tak adalah iftikar tu tadi. Makhluk perlukan Allah. Itu maksud sebenar iftikar tu.
Bukan Allah Ta'ala bukannya makhluk tu memerlukan Allah makhluk minta kepada Allah, minta kuasa, doa, nasib berdoa kepada Allah supaya diberikan kuasa. Kemudian Allah berikanlah kuasa, maka dengan kuasa yang Allah beri itulah nasib mengenyangkan. Bukan begitu. Ulang lagi. Dan masuk di sini daripada sifat ma'ani 4, iaitu kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat, dan daripada segala lawazimnya daripada sifat ma'nawiyah 4, iaitu kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan dan kaunuhu aliman. Dan lagi akan datang menyebut ia bahawasanya mewajib ia bagi Allah Ta'ala akan wahdaniyah, isa, tunggal, maha satu. Maka jumlahnya 9. Ini kiraan-kiraan akidah, kepercayaan. Dan apabila wajib segala sifat ini, nescaya mustahillah segala lawannya, iaitu 9 pula. Maka apabila dikumpulkan 9 yang pertama kepada 11 yang wajib, yang mengandung akan dia oleh istighna yang tadi, yang sebelum ni, nescaya sempurnalah segala wajibat, perkara yang wajib yang menyebut akan dia musannif dalam kitab. Dan apabila dihimpunkan 9 yang kedua kepada 11 yang mustahil yang mengandung akan dia oleh istighna'un, nescaya sempurnalah segala yang mustahil yang menyebut akan dia oleh musannif pengarang kitab. Ini digabung-gabunglah. Ini kiraan dari segi bilangan. Dan sesungguhnya mengisyarat ia kepada yang harus pada barang yang telah terdahulu dengan katanya, dan diambil daripadanya pula bahawasanya tiada wajib atasnya Ta'ala hingga akhirnya ayat tersebutlah. Maka sempurnalah yang wajib pada haknya Ta'ala dan yang mustahil dan yang harus. Ketahui olehmu bahawa tiada tersembunyi bahawa wajib umum segala sifat ini furu' daripada wajib diri sifat itu, cabang. Furu' itu cabang. Dan pada ketika itu maka pada kalam musannif itu 2 dakwa. Dakwa apa? Atau hujah lah. Yang pertama, bahawa berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya, berkehendak makhluk kepada Allah, itu mewajibkan bagi Allah Ta'ala bersifat dengan diri segala sifat ini. Sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui itulah, ataupun segala sifat kesempurnaan yang tak terbilang banyaknya. Dan kedua, bahawasanya mewajibkan umumnya bagi sekalian tempat ta'alluqnya, dan iaitu mungkinat makhluk. Maknanya sifat-sifat Allah itu tadi merangkumi, meliputi sekalian makhluk. Mungkinat itu apa? Sekalian makhluk yang boleh ada dan boleh tiada, dengan nisbah bagi kudrat dan iradat, kuasa Allah dan kehendak Allah. Dan pada sekalian yang wajibat, yang wajib, dan sekalian yang jaizat, yang harus, dan sekalian yang mustahilat, yang mustahil, dengan nisbah bagi ilmu. Ini dia ulang balik bab ta'alluq. Ta'alluq dah lepas lah, pembahasan ta'alluq kan. Tetapi dalil yang telah menyebut akan dia oleh musannif dengan katanya, kerana jikalau ternafi daripadanya suatu hingga akhirnya, itu ayat yang sebelum ni, hanya senya keluar natijahnya, hasilnya bagi dakwa yang pertama juga, kerana yang lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baharu. Tak berapa faham nasihat ayat dia, ini huraiannya agak perinci. Tak faham pun tak apalah, kita lalu. Macam saya sebut sebelum ni, sekurang-kurangnya kita dapat pengetahuan punya alim Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani menghuraikan bab istighna dan iftikar ni. Dan bermula yang demikian setengah itu, iaitu yang tiada ta'alluq dengan dia oleh segala sifat ini. Dan adapun setengah yang ta'alluq dengan dia oleh sifat ini, maka tiada menegah daripada wujudnya, melainkan bahawa dikatakan bermula fardu itu bersamaan sekalian yang dita'alluq. Maka ta'alluq dengan setengah, tiada dengan setengah yang lainnya, itu tarjih dengan tiada dalil yang menguatkan dia. Maka lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud suatu daripada segala yang baharu ini, maka hendaklah ta'ammul. Lebih kurangnya, kalaulah Allah Ta'ala tak ada sifat-sifat wajib tu, makhluk ni tak ada. Mustahil lah, sebab makhluk kan dah ada, kita ni dah ada.
Jadi Allah Ta'ala wajiblah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan tu. Dan katanya diambil ayat yang sebelum ni, kerana jikalau ternafi suatu daripadanya hingga akhirnya, isyarat petunjuk dengan demikian itu kepada dua kias. Bermula aturan keduanya seperti inilah: jikalau ternafi suatu daripada segala sifat ini, nescaya tiada dapat wujud suatu daripada segala yang baharu ini. Kalau ternafi tu maknanya kalau tak ada, Allah Ta'ala tak ada sifat-sifat wajib tu, sifat-sifat kesempurnaan, tak wujud, makhluk ni tak ada langsung. Tetapi tiada dapat wujud suatu daripada segala yang baharu ini, batil. Tak wujud makhluk, batil, salah. Kenapa? Kerana jikalau tiada dapat wujud suatu daripada segala yang baharu ini, nescaya tiada berkendak kepadanya oleh suatu. Maknanya kalau tak wujud, maknanya makhluk tak berkendak kepada Allah lah, tak memerlukan Allah lah. Tetapi ketiadaan berkendak oleh suatu kepadanya itu batil, benda tu salah. Betapa ia, macam mana boleh tak salah kan? Padahal ialah yang berkendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Makhluk memanglah berkendak kepada Allah Ta'ala, sebab makhluk dah ada. Makhluk ada tu tak boleh ada dengan sendiri, mesti Allah Ta'ala yang jadikan. Itulah maksudnya Allah Ta'ala, makhluk memerlukan Allah. Dan ketahui olehmu bermula wajah ataupun cara lazim ketiadaan dapat wujud sesuatu daripada segala yang baharu ini, kerana ternafi suatu daripada segala sifat ini, bahawasanya jikalau ternafi hayat, kalau Allah Ta'ala tak ada sifat hayat, nescaya ternafilah yang tinggal lagi itu. Tapi sekalian sifat itu pun ternafi, kerana bahawa hayat itu syarat padanya. Kalau Allah Ta'ala tak hidup, tak ada sifat hayat, hidup, sifat-sifat lain pun tak adalah. Ini huraian untuk hayat lah. Dan apabila ternafi segala yang tinggal daripada sifat, nescaya lazimlah lemah. Kalau Allah Ta'ala tak ada bersifat dengan sifat kesempurnaan, jadi lemah lah. Maka tiada dapat wujud suatu daripada segala yang baharu ini. Makhluk tak akan wujud lah. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat, satu sifat pun tak ada, sifat kesempurnaan. Dan jikalau ternafi kudrat atau umumnya, tadi dibahaskan hayat. Kalau ternafi kudrat atau umumnya, kalau Allah Ta'ala tak ada sifat kudrat, atau sifat kudrat Allah ni tak umum, Allah Ta'ala cuma buat yang baik-baik aja, yang suci-suci aja. Yang buruk-buruk ni bukan Allah yang buat, kita sendiri yang buat, makhluk sendiri yang buat. Itu pun fahaman Mu'tazilah juga. Yang baik Allah yang buat, yang jahat kita sendiri yang buat, bukan Allah. Allah tu maha suci. Kan? Itu ulang kaji lagi tu, dah banyak kali juga. Poin-poin dia tu, Allah buat yang baik, makhluk buat yang jahat, buat yang buruk. Itu fahaman Mu'tazilah. Fahaman Ahlus Sunnah Jamaah, baik dan buruk Allah Ta'ala yang jadikan, Allah Ta'ala yang buat. Allah Ta'ala yang jadikan. Ni cerita hakikat tauhid. Kalau cerita zahir syariat, ia memang ada hukum. Allah Ta'ala juga yang turunkan hukum syariat. Mencuri itu benda jahat, siapa buat dia dihukumkan potong tangan, contoh, kalau dah sabit kesalahan lah. Kan Allah Ta'ala yang buat. Itu cerita tauhid. Ni sekarang cerita zahir syariat. Jadi dua perkara tu jangan dicampur aduk. Kalau cerita kat mahkamah, itu cerita zahir syariat. Tak boleh hakim peguam atau hakim mahkamah tanya, kenapa awak mencuri ni? Tuan Hakim, ampun yang arif apa semua, Allah Ta'ala yang jadikan saya mencuri ni. Awak ni. Kat mahkamah ni cerita zahir syariat. Hukum jinayat. Itu pun ilmu daripada Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala yang turunkan ilmu tersebut. Jadi jangan cerita bab tauhid. Cerita bab tauhid, dia memang semua kesalahan tu pun Allah Ta'ala yang jadikan, Allah Ta'ala yang gerakkan. Nak lepaskan diri cerita pasal tauhid tak boleh. Haram. Dosa. Tapi kalau orang yang menangkap ni tadi, dinafikan pula,
Mana ada Allah Ta'ala yang jadikan Allah Ta'ala buat yang baik saja, dah yang menangkap pula yang masalah. Kau jangan nak melepaskan diri dia dari segi tauhid tu betul, jangan dinafikan. Cuma yang nak persalahkan tu dia menggunakan tauhid untuk melepaskan diri daripada hukum syariat. Itu yang salah. Fahaman dia Allah Ta'ala yang jadikan aku mencuri, Allah Ta'ala yang jadikan aku buat begini begitu, buat jahat, itu betul dari segi tauhid, betul. Itu sebab semua orang wajib belajar tauhid. Pencuri pun wajib belajar tauhid. Hakim mahkamah, penguat kuasa pun kena belajar tauhid. Pasal apa? Supaya jaga akidah tak salah. Yang si pencuri ni tadi nak melepaskan diri dari syariat, dia menggunakan ilmu tauhid, dia berdosa besar. Tapi kalau si penangkap ni tadi menafikan yang jahat ni bukan Allah yang buat, engkau sendiri yang buat, engkau sendiri yang nak, Allah Ta'ala tak nak, engkau yang nak. Dia boleh melawan kehendak Allah Ta'ala lah. Nescaya menangkap yang habis akidahnya, na'udzubillah tadi kan. Jadi jangan dicampur aduk tauhid dan syariat. Baik, sambung lagi Dan jika ternafi kudrat atau umumnya, sifat kudrat, kuasa atau umumnya, umumnya tu maknanya sifat kudrat tu meliputi semua tu, dinafikan. Tak semua yang baik je. Maksudnya lazimlah lemah. Jadi lemahlah. Maknanya ada perkara yang Allah Ta'ala tak buat, jadi juga. Contoh Fahaman Mu'tazilah kata yang buruk ni bukan Allah yang buat, makhluk. Allah Ta'ala tak jadikan, tapi jadi juga. Terror lah makhluk ni. Dah sama level lah dengan Tuhan. Dah sama macam apa? Dah macam agama Buddha lah. Yin Yang, ada Tuhan baik, Tuhan jahat. Yin Yang tu dia percaya satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Kalau fahaman Mu'tazilah ni, dia kata yang baik tu Allah yang jadikan, yang buruk ni makhluk ni yang buat. Berapa banyak makhluk yang buat jahat? Berapa banyak Tuhan lah. Lagi banyak Tuhan jahat yang dipercayai fahaman Mu'tazilah berbanding ajaran Buddha tu. Hati-hati. Habis kenapa ada ulama kata tak kafir? Itu ada huraian dia. Sebab dia fahaman Mu'tazilah ni masih kata kuasa tu daripada Allah. Allah berikan kuasa, Allah pinjamkan kuasa pada makhluk, dengan kuasa yang Allah pinjamkan itulah makhluk bergerak dan sebagainya. Tetapi yang mengatakan kafir tu, setengah ulama, sebagian ulama mengatakan fahaman Mu'tazilah tu kafir, ada hujah juga. Bukan saja-saja, bukan sebab benci, aku tak suka kau cakap kau kafir. Tak, ada hujahnya juga. Iaitu menafikan sifat wahdaniyah, esa Allah Ta'ala pada sifat. Sifat Allah boleh pecah-pecah. Pada Allah pun ada sifat kudrat. Ni sebahagian bagilah pada makhluk sikit. Dah jadi dua kudrat, menafikan wahdaniyah. Dan satu lagi sebabnya tadi itulah, kalau Allah buat yang baik, makhluk sendiri yang buat yang jahat. Berapa banyak Tuhan jahat ni. Bukan menduakan Allah lagi dah. Sebanyak-banyak makhluk lah. Kalau bilion, membilionkan Allah Ta'ala lah. Dan bukan menduakan Allah Ta'ala lagi dah. Jadi marilah kita hindarkan diri, buang fahaman-fahaman sesat Mu'tazilah. Maka tiada mungkin bahawa dapat mengadakan sesuatu daripada segala yang baharu ini atas barang yang telah lalu sebutnya. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat kudrat, ataupun Allah Ta'ala sifat kudratnya tak umum, tak meliputi semua perkara, nescaya makhluk ni tak adalah, tak dapat dijadikan. Dan jika ternafi iradat atau umumnya, masuk bab iradat pula, nescaya ternafi kudrat atas iradat. Kenapa macam tu? Allah Ta'ala bersifat kudrat ni menjadikan apa yang Allah Ta'ala jadikan tu berdasarkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kalaulah tak ada sifat iradat, tak adalah kudrat. Nak jadikan apa? Tak ada kehendaknya.
maka seolah-olah kudrat itu furu' cabang daripada iradat pada akal. Dan jika ternafi kudrat, nescaya lazim lemah, maka tidak dapat mengadakan suatu daripada segala yang baharu ini. Dihuraikanlah, dihuraikan begitu perincilah. Maksudnya nak menetapkan Allah Ta'ala memang bersifat kudrat, berkuasa, dan memang bersifat iradat, berkehendak. Dan sifat iradat Allah tu meliputi macam kudrat tadi, Mu'tazilah kata yang baik Allah Ta'ala yang gerakkan, jadikan, yang buruk makhluk sendiri. Begitu juga iradat Allah Ta'ala ni berkehendak yang baik-baik je. Allah Ta'ala nak semua beriman, tapi makhluk tu sendiri yang tak nak beriman. Maknanya Allah Ta'ala punya iradat ni untuk yang baik je. Yang tak baik tu bukan Allah Ta'ala yang nak. Sama juga macam kudrat tadi. Kalaulah Allah Ta'ala tak nak benda tu, Allah Ta'ala tak nak orang yang tak beriman, yang Allah Ta'ala tak nak makhluknya masuk neraka, ada juga yang tak nak beriman. Maknanya dia punya level makhluk yang tak nak beriman tu dah sama dengan Tuhan lah. Allah Ta'ala tak nak, dia nak yang tak beriman tu tak nak beriman. Mana kehendak dia boleh melawan kehendak Allah Ta'ala. Jadi salahlah fahaman yang mengatakan Allah Ta'ala nak yang baik sahaja, Allah Ta'ala tak nak yang jahat, tapi makhluk sendiri nak yang jahat. Salahlah fahaman tersebut. Faham apa? Sesat Mu'tazilah juga. Fahaman Ahlussunnah Jamaah, segala yang baik, segala yang buruk tu Allah Ta'ala kehendaki. Kehendak makhluk yang nakkan kebaikan, Allah Ta'ala juga yang tentukan. Kehendak satu orang makhluk atau beberapa orang makhluk atau banyak makhluk yang nak buat kejahatan pun Allah Ta'ala juga yang tentukan kehendak dia tu, kehendak makhluk tu. Baik. Dan jika ternafi ilmu atau umumnya, masuk pula ilmu, nescaya ternafi iradat, kerana bahawasanya tiada tasawur pada akal wujud iradat dengan ketiadaan ilmu. Sifat iradat tu Allah Ta'ala menentukan nasib makhluk tu berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Jadi sifat ilmu Allah Ta'ala ni kalau ternafi, maknanya tak ada, Allah Ta'ala tak ada sifat ilmu. Dan umumnya tu Allah Ta'ala tak mengetahui semua perkara pun. Perkara tertentu ada yang Allah Ta'ala tak tahu. Nescaya ternafilah iradat. Contoh, Allah Ta'ala dah takdirkan si A kaya sepanjang hidup, ataupun yang mudah miskin sepanjang hidup, sampailah meninggal dunia. Lahir daripada keluarga miskin, sampailah hidup dewasa apa semua, mati pun lagi dalam miskin. Tapi kalau ada yang berfahaman si A ni tadi berusaha siang dan malam, pagi petang, kerja, kan, kemudian doa dengan Islam, kerja doa, duit kan, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, motivasi, duit macam mana? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, kan ayat-ayat motivasi tu. Jadi bila dah macam tu, dah doa, usaha, ikhtiar, tawakal, kaya pula. Maknanya dia dah mengubah takdir Allah. Mengubah takdir Allah. Kau doa, kau usaha, kau ikhtiar, kau tawakal tu pun dah masuk dalam takdir. Bukannya Allah Ta'ala takdirkan kau miskin sepanjang hidup, tiba-tiba kau ubah, kau doa, kau usaha, kau ikhtiar, kau tawakal, mengubah takdir Allah. Tak. Kalau engkau rasa engkau mengubah takdir Allah, sifat ilmu Allah Ta'ala tu tak meliputi. Allah Ta'ala tak tahu punya engkau nak doa, nak usaha, nak ikhtiar, nak tawakal. Tak tahu punya ada orang nak motivasikan engkau ni. Tak. Itu berkait pula dengan berubah takdir. Jadi takdir tak berubah, nampak sahaja macam berubah, hakikatnya itu pun semua dah masuk dalam takdir Allah. Ya yang baik atau yang buruk, semuanya dalam takdir Allah. Bukannya macam tadi Allah Ta'ala takdirkan yang baik aja,
Allah Ta'ala tak takdirkan yang buruk-buruk ni, kita sendiri yang pilih jalan hidup kita, takdir jalan hidup, cerita hidup kita yang buruk. Itu dah menafikan sifat ilmun Allah Ta'ala. Dan apabila ternafi iradat, kehendak Allah tu, takdir Allah, nescaya ternafi kudrat hingga akhir barang yang telah lalu sebutnya. Jadi 3 sifat ni, kudrat, iradat dan ilmun, berkait semuanya. Dan kata musannif, wa yujibu lahu ta'ala aidan al-wahdaniyatu id law kana ma'ahu thanin fil uluhiyati lamaftaqara ilaihi syai'un liluzumi ajzihima hina idzin kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Insya-Allah habiskan ni sikit, lepas tu kita berhentilah. Dan wajib ia bagi Allah Ta'ala pula akan wahdaniyah, sifat esa. Dan kerana jikalau ada sertanya, yang serta Allah yang menduai pada ketuhanan, nescaya tiada berkendak kepadanya oleh suatu, kerana lazim lemah keduanya. Betapa, macam mana boleh macam tu? Dan padahal ia, yakni Allah, yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Itu masuk pada wahdaniyah itu. Cukuplah kadar ni, mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.